Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Neta V. Ia dilancarkan di Malaysia Auto Show tahun 2023 tempoh hari. Yang menariknya, ini adalah EV yang termurah di Malaysia dengan tanda harga RM99,800. Itulah yang menjadi persoalan kami. Macam mana kereta ni boleh murah sangat? Sebab bersaing dia rata-rata menghampiri harga RM150,000. Itulah yang kami nak siasat dalam video kali ini. Apa yang telah dikorbankan untuk mencapai tanda harga senarai ini? Kalau anda nak tahu apa, teruskan menonton. Daripada segi dimensi, Neta V mempunyai ukuran kira-kira 4 meter panjang, 1.7 meter lebar dan 1.5 meter tinggi. Jarak antara tayar adalah kira-kira 2.4 meter. Sebagai perbandingan, Proton Saga memiliki dimensi 4.3 meter panjang, 1.7 meter lebar dan 1.5 meter tinggi. Boleh dikatakan Neta V adalah sebuah EV yang kompak yang berada dalam segmen A ataupun segmen B dalam dunia automotif. Daripada segi rekaan, ia tidaklah membawakan sesuatu yang radikal seperti kebijakan EV yang lain. Namun, ia tidaklah mengekalkan rekaan konvensional pesaing petrolnya. Saya mengambil masa untuk membiasakan diri dengan rupa parasnya. Pertama kali lihatnya, saya nampak macam sebuah kereta potong, iaitu gabungan separuh belakang BYD Atto 3 dengan separuh lagi Tesla Model Y, terutamanya bahagian hood depan yang memendek dan lubang eskup dekat bahagian bawah. Neta V didatangkan dengan rim bersaiz 15 inci. Saya rasa tiada masalah untuk cari tayar ganti kerana ia bukanlah tayar khas untuk EV. Dengan nut pengikat wayar pun daripada jenis yang biasa saja. Jenama yang diberikan adalah Sailun. Ia adalah jenama daripada Vietnam dan merupakan subsidiari kepada syarikat daripada China. Mungkin perkara paling menarik tentang Neta V adalah dia punya kunci. Ia hadir dalam bentuk bulat seperti barang mainan. Ya, ia memang mainan sebab ia berfungsi seperti fidget spinner. Bila berada di atas meja, yang tak tahu mesti takkan tahu ia adalah sebuah kunci kereta. Bila memasuki Neta V, saya rasakan yang ruang pemandunya agak sendat untuk individu bersaiz seperti saya ni. Paling memberi kesan adalah dia punya kolom steering kereta ini kerana ia tidak boleh diubah sesuai ketinggian. Ia menyebabkan bahagian bawah roda steering kerap menyentuh bahagian paha saya. Lebih menyedihkan, ketinggian kerusi pemandu tidak boleh diubah sesuai. Yang boleh diubah cumalah ke depan dengan ke belakang. Sekiranya anda penumpang, saya rasakan tiada masalah untuk anda menyesuaikan diri di dalam ruangan kabin ini. Nampak macam biasa saja. Sebahagian besar tetapan kereta dilakukan menerusi panel infrared sebesar 14.6 inci. Nak ubah suhu, kena skrin. Nak ubah kipas, kena skrin. Nak buka boot belakang, skrin. Perkara yang dilakukan menggunakan butang fizikal adalah macam signal, lampu dengan wiper. Asalnya saya rasakan ia renyah, tapi bila difikirkan kembali, selain daripada signal, lampu dengan wiper, saya jarang gunakan butang fizikal lain kecuali untuk ubah tetapan pendingin hawa. Mungkin apa yang boleh ditambah baik adalah rekaan antara muka paparan seperti kedudukan butang-butang digital yang mudah diakses supaya tidak banyak sentuhan perlu dilakukan untuk buat sesuatu perkara. Yang kurang best pasal sistem infrared ini adalah ia tiada sokongan Android Auto ataupun Apple CarPlay. Ia cuma boleh lakukan screen mirror yang bermakna anda perlu pastikan paparan telefon sentiasa terpasang. Bila diperiksa, sistem infrared kereta ini adalah berasaskan Android. Pastinya akan ada orang cari jalan untuk sideload APK untuk menjayakan Android Auto. Untuk kemudahan, ada beberapa port USB bertebaran di depan dan di belakang kabin kereta. Ada juga port USB di bahagian cermin pandang belakang untuk anda memasang dashcam. Ini adalah kali pertama saya memandu kereta EV. Saya memang sedia tahu yang torque untuk EV adalah tuntas sejurus anda tekan pedal. Tapi saya tak sangka sebegini rupa. Memang berdesuk pergi. Ini baru 160 Nm. Tak tahulah macam mana perasaannya dengan 200 Nm BYD Atto 3 ataupun lebih 300 Nm pada Kia EV6. Dengan torque segera ini, memandu di selekoh jadi lebih mudah dikawal dan lebih lincah pada pendapat saya lah. Neta V dipacu satu motor hadapan yang mengeluarkan kuasa 94 HP. Kuasa ini adalah sekitar kereta dengan enjin 1.5 liter macam Pro 2 Myvi, Honda City,
Toyota Vios dan yang seangkatan dengannya. Kelajuan maksimum yang mampu dicapai adalah 120 km yang dihadkan secara digital, yang menunjukkan kereta ini difokuskan kepada pemanduan bandar. Kereta ini dilengkapi dengan bateri 38.5 kWh. Ia diiklankan boleh pergi sejauh 380 km berdasarkan piawaian NEDC. Tapi jangkakan jarak dunia sebenar yang lebih pendek dan kami tidak mempunyai kesempatan untuk mengujinya atas faktor kami diberikan kereta ini hanya untuk beberapa jam saja. Oleh itu, turunkan komen anda untuk video ini supaya Neta Malaysia nampak video ini yang anda ingin kami lakukan ujian penuh terhadap Neta V. Yang bagusnya kereta ini adalah ia menyokong pengecasan DC sehingga 100 kW. Mengisi 30% hingga 80% kereta ini mengambil masa 30 minit. Untuk alternatif, anda boleh charge menggunakan sumber AC pada paras 6.6 kW dan ia mengambil masa sekitar 8 jam lamanya. Daripada segi keselamatan, ini mungkin adalah EV yang paling sedikit aksesori keselamatan yang diberikan padanya. Pesaing terdekatnya macam Aura Good Cat ada 4 airbag, sedangkan kereta ini cuma ada 2. Neta V ada cruise control biasa, sedangkan EV lain ada adaptive cruise control. Kemudian ada kamera keliling dan macam-macam lagi. Tapi sendiri mahu ingatlah, harganya RM30,000 lagi mahal kot. Pada harga bawah daripada RM100,000, walaupun ia adalah EV termurah, di sinilah juga sebahagian besar pengguna biasa berlega-lega untuk dapatkan kenderaan peribadi. Malahan Neta V berada satu kelompok dengan kereta variasi petrol yang menjadi majoriti angka jualan kebanyakan jenama kereta di Malaysia. Misalnya untuk wang RM99,800, pengguna ada pilihan semacam Honda City Hatchback 1.5 liter V-Sensing yang ada jajan lagi banyak. Adakah ini masa yang sesuai untuk dapatkan EV pada harga bawah RM100,000? Saya rasakan masih belum, kerana manfaat yang saya terima tidaklah boleh menyaingi variasi petrol kecuali daripada segi mesra alam. Mungkin bila Proton dengan Pro 2 lancarkan kenderaan EV, bolehlah kita lakukan perbandingan dengan Neta V ini. Dan itulah dia, Neta V yang ada tanda harga RM99,800. Memanglah ia adalah EV termurah di Malaysia, tapi ia juga adalah EV yang paling kurang spesifikasinya dalam pasaran Malaysia setakat ini. Ada macam-macam benda perlu dikorbankan untuk mencapai tanda harga serendah itu. Pada harga RM99,800, kalau anda pergi ke pasaran kereta petrol penuh, ada macam-macam lagi pilihan yang boleh anda pilih. Tapi kalau anda nak manfaat EV, ini adalah pilihan setakat ini yang ada. Baiklah, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Kalau anda sukakannya, kongsi dengan kawan-kawan anda. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Jangan lupa juga untuk singgah ke laman web kami di bm.soyacincau.com. Sehingga saya bertemu anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.